Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murid-murid tahun 6, semoga semuanya lulus dalam peperiksaan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama, An-nadhafatu minal iman. Dalil di atas adalah berkaitan dengan tajuk Alif, menjaga kesihatan, sifat ikhlas, kebersihan diri, sifat syukur. An-nadhafatu. Soalan yang kedua. Kebersihan diri adalah menjaga tubuh badan dari kekotoran dan najis. Petikan ayat di atas adalah menjurus kepada akal, jasmani, rohani, kesihatan. Soalan yang ketiga. Di antara berikut yang manakah kepentingan menjaga kebersihan diri? Menjaga kebersihan tubuh badan memberikan kebaikan kepada seseorang. Menjaga tubuh badan dari kotoran dan najis. Tubuh badan sentiasa sihat dan sejahtera. Kebersihan diri itu sebahagian daripada iman. Soalan 4. Mengapakah Islam menitik beratkan tentang kebersihan diri? Ibadah yang dilaksanakan tanpa mementingkan kebersihan diri akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhindar dari sebarang penyakit rohani dan jasmani. Tubuh badan sentiasa sihat dan sejahtera. Dapat beribadah dengan tenang dan tanpa khusyuk. Soalan yang kelima. Apakah erti taubat dari segi istilah? Orang menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Satu penyesalan bagi seseorang yang telah melakukan kesalahan. Menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan tetapi sentiasa melakukannya. Menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan dan kembali kepada jalan yang benar. Pilih yang manakah syarat taubat? Berhenti melakukan maksiat, sentiasa melakukan dosa, sentiasa membuat kebaikan, iman dan akhlak akan menjadi baik. Manakah antara berikut hikmah bersifat taubat? Memperbanyakkan amalan soleh, sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah, sentiasa membuat kebaikan kepada keluarga dan masyarakat, iman dan akhlak akan menjadi baik serta dihormati oleh masyarakat. Hikmah maksudnya kebaikan bersifat taubat. Ya. Soalan 8. Berikut adalah keburukan tidak bertaubat, kecuali terhalangnya dari mendapat rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merosakkan iman dan akhlak seseorang, mendapat seksaan yang pedih di akhirat, menghalang tipu daya syaitan. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Wazhad fima fi aidin nasi yuhibbakan nas. Merujuk kepada zuhudlah di dunia, pasti engkau dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuhudlah ke dalam Allah, pasti akan mendapat kegembiraan. Zuhudlah dalam apa yang ada di tangan orang lain. Zuhudlah di dunia dan di akhirat. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Ciri-ciri bersifat zuhud adalah memperolehi ketenangan dan ketenteraman di dalam kehidupan, menyuburkan sifat pemurah dalam diri seseorang, bersederhana di dalam urusan hidup, disenangi oleh orang lain. Antara sebab hikmah bersifat zuhud, orang selalu lupa.
tidak suka kepada nikmat yang diperolehi, sentiasa merenung kekuasaan Allah, tidak pernah berfikir tentang nikmat, selalu leka dengan nikmat dunia. Manakah antara berikut salah tentang akibat tidak mengamalkan sifat zuhud? Tidak bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, meningkatkan darjat kemuliaan di sisi Allah, menjadi sombong dan megah dengan sesuatu kelebihan, berlebih-lebihan mengumpul kesenangan dan kemewahan. Soalan 13. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Merujuk ayat di atas, apa yang anda faham tentang kelebihan bersifat ikhlas? Mendapat ganjaran pahala yang besar dari Allah, dapat mencari keredaan semata-mata kerana Allah, dapat meninggikan darjat kemuliaan di sisi Allah, sentiasa mengamalkan kebaikan tanpa mengharapkan balasan dari Allah. 1 dan 2, 2 dan 3, 1 dan 4, 1 dan 3. Bab yang seterusnya. Apakah pengertian sifat tawakal dari segi bahasa? Tawakal, tawakal, tawakal. Selepas menjawab kertas peperiksaan, kita mestilah bertawakal. Berserah diri, bersederhana, bergembira, takut. Soalan 15. Pilih kenyataan yang tepat tentang ciri-ciri bersifat tawakal. Menerima setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menerima setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam keraguan, menguatkan dan menambahkan semangat di dalam diri sendiri, berusaha dan berikhtiar untuk berjaya agar orang lain memberi pujian kepadanya. Soalan 16. Ahmad membaca buku sebelum menghadapi peperiksaan. Beliau menjawab soalan dengan cermat. Berikan tajuk petikan di atas. Contoh sifat tawakal, ciri-ciri tawakal, cara-cara tawakal, kelebihan tawakal. Bagaimana carakah yang sesuai untuk bertawakal? Meletakkan usaha sebagai keutamaan, menyerahkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagai keutamaan. Menambahkan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Antara berikut adalah keburukan meninggalkan perbuatan bertawakal, kecuali hilang rasa syukur dengan nikmat yang telah Allah kurniakan, tidak memperolehi rahmat kasih sayang Allah, putus asa apabila mengalami kegagalan, membentuk pribadi mulia. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat mahabbah dari segi Islam? Rasa cinta kasih kepada Allah, Rasul, diri sendiri dan makhluk ciptaannya. Rasa cinta kasih kepada diri sendiri dan juga masyarakat sahaja. Rasa cinta kasih kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Rasa cinta kasih kepada Allah dan Rasul sahaja. Sifat mahabbah terbahagi kepada berapa? Pilih yang manakah mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah, mengetahui sirah dan sunnah perjalanan hidupnya, menghormati dan menjaga hak sesama manusia, sentiasa bersangka baik. Manakah aktiviti yang menunjukkan mahabbah sesama manusia? Memelihara alam sekitar, mengunjungi pesta buku, menaiki kenderaan awam, menziarahi orang sakit.
Pilih hikmah bersifat mahabbah, mengeratkan hubungan silaturahim, merosakkan iman dan Islam, dijauhi rahmat Allah, hilang rasa syukur. Bab yang ke-10. Apakah pengertian zikrul maut dari segi bahasa? Saat kematian, takut mati, ingat mati, hampir mati. Berikut adalah cara mengingati mati kecuali menziarahi kematian orang sakit dan ke perkuburan, menghilangkan perasaan asyik dengan kehidupan dunia, memotivasikan diri supaya lebih rajin beribadah, membuat persiapan dengan menambah amalan soleh. Mana satu kelebihan mengingati mati? Mendapat ramai kawan, cenderung melakukan maksiat, meningkatkan keimanan kepada Allah, leka dengan urusan dunia semata-mata. Bab 11. Apa maksud syarhut ta'am? Buruk makan, kurang makan, suka makan, lebih makan. Ciri-ciri sifat syarhut ta'am adalah berhenti makan sebelum kenyang, makan apabila lapar sahaja, makan sehingga terlampau kenyang, sederhana semasa makan dan minum. Berikut adalah bukan keburukan sifat syarhut ta'am kecuali bertutur kata dengan lembut dan sopan, bercakap perkara yang tidak berfaedah, menyakiti hati orang lain, tidak mendapat dosa. Manakah keburukan mengamalkan sifat syarhut ta'am? Dijangkiti pelbagai penyakit, tubuh badan menjadi sehat, dapat merasa pelbagai makanan, mendapat keberkatan dari makanan. Kategorikan pernyataan di bawah. Ciri-ciri sifat khauf. Hikmah sifat khauf. Ciri-ciri tanda-tanda sifat khauf. Hikmah kebaikan sifat khauf. Kita baca yang kanan dulu ya. Taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangan, mudah memperoleh petunjuk Allah, mengamalkan akhlak mulia dan beramal soleh, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sentiasa mengharapkan keredaan Allah, menghilangkan sifat mazmumah, sentiasa bertaubat dan memohon keampunan Allah, rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, redha dengan ketentuan Allah. Soalan ini sangat senang. Tidak boleh salah. Tuliskan orang yang bersyukur atau orang yang tidak bersyukur. Orang yang bersyukur, Allah tarik balik rezeki. Orang yang tidak bersyukur, Allah tarik balik rezeki. Jawapan dia orang yang bersyukur ke orang yang tidak bersyukur? Soalan yang kedua, orang yang bersyukur mensia-siakan nikmat Allah. Orang yang tidak bersyukur mensia-siakan nikmat Allah. Jawapan dia orang yang bersyukur ke orang yang tidak bersyukur? Soalan 3. Orang yang bersyukur mendapat seksa di akhirat. Orang yang tidak bersyukur mendapat seksa di akhirat. Jawapan dia orang yang bersyukur ke orang yang tidak bersyukur? Hidup dalam keadaan gelisah. Orang bersyukur hidup dalam keadaan gelisah. Orang yang tidak bersyukur hidup dalam keadaan gelisah. Orang yang bersyukur mendapat balasan baik daripada Allah. Orang yang tidak bersyukur mendapat balasan baik daripada Allah. Orang yang bersyukur sentiasa mengharapkan keredaan Allah. Orang yang tidak bersyukur sentiasa mengharapkan keredaan Allah. Orang yang bersyukur, nikmat yang diperolehi tidak berkat. Orang yang tidak bersyukur, nikmat yang diperolehi tidak berkat.
Orang yang bersyukur menjauhi diri dari sifat kufur. Orang yang tidak bersyukur menjauhi diri dari sifat kufur. Orang yang bersyukur dijauhi bala dan siksaan di akhirat. Orang yang tidak bersyukur dijauhi bala dan siksaan akhirat. Orang yang bersyukur mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Orang yang tidak bersyukur mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Berdasarkan kenyataan yang telah dibacakan di sebelah sini tadi, tulis di sini. Kalau ini ciri-ciri orang yang bersyukur ke orang tidak bersyukur? Yang ini orangnya bersyukur ke tidak bersyukur? Yang ini orangnya bersyukur ke tidak bersyukur? Ini orangnya bersyukur ke tidak bersyukur? Semua di sini ni baca bagus-bagus. Kalau dia adalah orang yang bersyukur, tulis di sini orang bersyukur. Kalau dia adalah orang yang tidak bersyukur, tulis di sini orangnya tidak bersyukur. Baiklah, Ustazah akan bacakan. Jasmani, melayakkan, mengabdikan, melalui, mengakibatkan, pekerjaan, beribadah, dikurniakannya, kesihatan, berbanding. Menjaga kesihatan di dalam Islam bererti seseorang itu perlu memastikan dan rohaninya bersih dan sihat sehingga seorang itu dapat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Tubuh badan yang sihat, seseorang dapat melakukan yang ingin dilakukannya. Seseorang yang sihat akan dapat bekerja, beriadah dengan hati yang tenang dan gembira. Dengan seseorang yang tidak sihat adalah nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disyukuri dan dijaga. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya dari melakukan sesuatu perkara yang boleh seseorang hilang nikmat kesihatan yang telah Soalan 1. Apakah erti menjaga kesihatan diri? Mengapa Islam mengutamakan kesihatan rohani dan jasmani? Nyatakan 3 kebaikan memiliki tubuh badan yang sihat. Tuliskan 3 sebab Islam melarang umatnya melakukan sesuatu yang memudaratkan. Berikan pengertian syukur dari segi istilah. Tuliskan 3 amalan tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senaraikan 3 nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Bagaimanakah cara kita bersyukur ketika menikmati makanan? Soalan 3. Nyatakan 4 cara mengeratkan hubungan kekeluargaan. Senaraikan 3 contoh mahabbah pada diri sendiri. Senaraikan 3 mahabbah kepada sesama manusia. Setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Apakah sifat yang berkaitan dengan kenyataan di atas? Tulis tajuk dia. 2 perkataan tu jawapan dia. Tuliskan 3 tabiat orang yang tidak mengingati mati. Tabiat ni perangai, lifestyle, cara hidup, gaya hidup. Berikan 3 kelebihan mengingati mati. Mengingati mati boleh membentuk akhlak yang baik. Berikan pendapat anda. Ustazah doakan semua berjaya ya. Bye. Assalamualaikum.